bersiwak, iaitu sikat gigi. Majlis 6. Asyik pula. Asyik je pun, cepatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. كتاب تحفة الطلاب لتوضيح العبارات على كتاب إيضاح الألباب لمريد النكاح بالصواب. Muka surat yang ke-96, subtopik Zawjun Majnun. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, subtopik Zawjun Majnunun, suami yang gila. Kata musannif, dan demikian lagi tiada harus bagi bapaknya bapak bagi seorang anak dan neneknya nenek bagi seorang cucu. Nenek sini makna datuk lah. Mengkahwinkan, tidak harus mengkahwinkan anaknya, mengkahwinkan anak bagi bapak ataupun dan cucunya cucu bagi nenek tu. Yang gila, yang baligh. Makna gila lagi pula baligh. Melainkan makna boleh, harus kerana hajat kepada nikah. Mana kalau tidak ada hajat maka tidak bolehlah bapaknya dan datuknya itu menikahkan anak ataupun cucunya yang gila lagi pula baligh. Bukan gila lagi pula budak-budak. Seperti berkehendak ia seorang lelaki yang anak ataupun cucu tu berkehendak kepada wati, kepada persetubuhan. Itu maksudnya ada hajat lah. Berkehendak tu dengan mana? Dengan tanda gemarnya, gemar anak ataupun cucu tadi. Seperti berkeliling akan perempuan. Yakni berkeliling ia anak ataupun cucu itu akan perempuan. Dahlah gila balik pula. Duduk buat gila dekat depan sekeliling orang perempuan. Maka tu makna tanda berminatnya dia kepada perempuan. Tanda berminat dia kepada orang perempuan cara orang gila lah, bukan cara orang normal. Ta'rif nombor 1 dia kata yakni seperti bersangatan ia anak ataupun cucu tu
berkehendak kepada wati, berkehendak kepada persetubuhan, dengan ada tanda gemarnya, gemar anak ataupun cucu kepadanya, kepada wati. Seperti berkeliling ia anak ataupun cucu akan perempuan. Noktah. Dia perjelaskannya lah. Jadi tak ada masalah lah tu. Nihayatul Muhtaj, jilid yang ke-6, muka surat yang ke-262. Noktah. Ataupun, itu yang pertama. Hajat yang pertama kerana wati. Ataupun ataf kepada berkehendak ia kepada wati. Ataupun seperti diharapnya ayah ataupun nenek tadi akan sembuh. Ataupun diharap cucu yang gila itu akan sembuh. Dengan makna kalau dia itu bernikah, dia boleh sembuh. Tu hebat tu. Nombor 2, yakni harap-harap sembuh gila itu dengan sebab wati. Jadi wati menyebabkan dia boleh hilang gila dia. Makna sembuh. Hebat tu. Dengan setubuh tu boleh sembuh daripada gila. Maka nak setubuh pasti perlu kepada bernikah. Maka bernikah ketika itu dibolehkan kerana ada hajat. Ataupun berkehendak kerana khidmatnya, kerana khidmat anak ataupun cucu yang gila tadi. Sebab anak tadi sudah gila, dia perlu kepada khidmat orang untuk menguruskan dari sudut dia berhadas dan sebagainya. Sebab sekarang ni dia balik. Kalau dia kecil, mungkin tidak ada hajat kerana orang perempuan menyentuh orang lelaki yang gila, yang kecil tidak ada masalah. Tapi sekarang ni dia gila, lagi pula balik. Jadi nisbah perempuan nak khidmat pada dia tu ada masalah sikit lah sebab dia balik. Bila balik, maka perempuan ni nisbah dia ajnabi. Sebab dia perempuan ni perempuan yang tidak gila. Laki tu saja yang gila. Maka tatkala berhajatlah kepada nikah, dengan hajat yang 3 tadi dia bagi contoh, hajat kepada wati, harap sembuh, berkehendak kepada ada orang khidmat, maka haruslah bagi bapak bagi anak yang gila dan balik tu, mengkahwinkan anaknya yang gila. Jika tiada bapak bagi anak yang gila, kalau tak ada bapak, maka pindah wali lah. Wali yang lebih akrab, iaitu wali mujbir juga, tapi wali yang lebih akrab, iaitu maka nenek bagi cucu yang gila yang balik tadi. Nenek maksudnya datuk. Pas tak ada juga, maka sultan. Tengok, dia tak boleh pindah pada adik-beradik. Dia tidak boleh berpindah kepada adik-beradik. Kerana wali mujbir saja yang ada kuasa untuk mewalikan orang gila ni. Jadi kalau tak ada, terus kepada sultan. Ataupun naib sultan. Nombor 3. Yakni jika tiada ada nenek bagi cucu lelaki yang balik tadi, yang gila. Maka sultan mengkahwinkan orang yang gila tadi. Tiada harus wali yang lain mengkahwinkan orang gila. Iaitu seperti mana waliul mal, wali yang menguruskan harta. Sama juga. Tertib dia bapa, kemudian nenek ataupun datuk, kemudian sultan. Kalau tak ada, tak boleh pindah kepada adik-beradik dan sebagainya. Tak boleh. Gitu juga pada waliul mal, wali yang menguruskan harta. Intaha Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, jilid yang ke-7, muka surat 285. Qala, tetapi sunat sultan itu, walaupun sultan boleh menikahkan dia, tetapi sunat sultan itu mesyuarat dengan wali seorang anak tadi yang akrab. Walaupun wali akrab itu tak boleh jadi wali, abang dia contohnya, ataupun adik dia, adik-beradik seibu sebapa. Patutnya jadi wali lah. Tapi tak boleh di sini. Tetapi walaupun begitu, sultan tetap disunatkan untuk mesyuarat dengan wali yang akrab. Wali yang paling terdekat. Walinya wali seorang lelaki yang gila dah balik tadi, yang akrab, yang terlebih dekat. Nombor 4. Kenapa? Kerana mereka itu wali yang akrab, terlebih mengetahui kemaslahatan bagi maulanya. Maula bagi wali akrab. Maula ni orang yang di bawah kewaliannya. Itu maula. Wali orang tu sendiri yang menguruskan. Maula orang yang diuruskan, orang yang di bawah kewalian dia, iaitu kalau di sini perempuan adik-beradiknya yang gila, yang balik. Kemudian kata dia, sunat sultan mesyuarat tu pada mengkahwinkan seorang yang balik lagi pula gila tu, supaya tetap bagi hati mereka itu wali yang akrab, supaya wali akrab tu tenang dengan keputusan hakim ataupun sultan ataupun naib sultan, pengganti sultan untuk menikahkan dia. Tak berasa lain.
tak berasa hati dan sebagainya. Sunat juga. Noktah. Selesai. Kashfun niqab. Qala, menikahkan anak yang baligh dan gila dengan seorang perempuan. Kata musannif, mengkahwinkan anaknya dan cucunya yang gila yang baligh. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati alfadhil minhaj, dan Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj telah menjelaskan bahawa tidak boleh menikahkan anak lelakinya yang gilanya sepanjang tahun. Mana sekali nak tafsirlah gila sepanjang tahun dengan gila yang tidak sepanjang tahun. Jadi Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah tak sebut gila yang separuh ke, gila yang banyak ke, tak ada. Jadi yang dia kata di sini dalam kitab Najmul Wahhash dan Mughnil Muhtaj kata gila sepanjang tahun yang pak dia tak boleh nikah dengan seorang perempuan yang lain, melainkan kerana terdapat hajat untuk bernikah dengan segera ketika itu. Hajat apa? Hak tiga tadi. Iaitu dengan sebab dia nak wati, ataupun dia berhajat kepada khidmat kepadanya, ataupun dia ni boleh sembuh dengan sebab boleh setubuh dengan dia. Maka jikalau tidak membawa hajatnya kepada berkahwin, maka tidak boleh menikahkannya. Tak boleh. Sebab tidak ada maslahah. Hal ini berlaku kerana secara tidak langsung akan mewajibkan pembayaran mahar dan nafkah tanpa hajat yang mendorong kepadanya. Jadi kalau dia itu tetap melaksanakan pernikahan, illah dia tak boleh sebab secara tidak langsung dia akan mewajibkan pembayaran mahar dan nafkah tanpa hajat yang mendorong kepadanya kepada pembayaran nafkah dan hajat dengan sebab berkahwin. Siapa yang kena bayar tu? Pak dia lah, wali dia tu. Gila, tak ada apa. Pak dia tu jadi susah payah pula. Padahal tidak ada maslahah, tidak ada hajat. Tidak ada hajat. Jadi kaedah dalam syaraknya, tadyi'ul mali haramun. Tadyi'ul mali. Tadyi'ul mali. Membazirkan harta, membuangkan harta tanpa ada manfaat tu haram. Asal tu kalau dalam bab pembaziran harta. Sekarang ni dia kena keluar nafkah dan juga mahar kepada orang yang tak perlu pun. Tak berhajat kepada pernikahan, tak berhajat kepada apa-apa, maka itu seolah-olah membuang harta. Menikahkan anak yang baligh dan mubarsim dengan seorang perempuan. Kita dah bagi tahu dah dulu. Mubarsim, ada satu lagi mukhtal, mukhtal, gila, mubarsim sama saja. Dia punya lebih kurang hukum dia. Jadi mubarsim boleh tengok pada muka surat 120 lah, mubarsim atau mubirsam. Ada yang tulis mubirsam, ada yang tulis mubarsim. Jadi kalau mubarsim ni ialah penyakit yang membabitkan keradangan pada hijab atau penghadang antara hati dan jantung. Tu mubarsim boleh tengok muka surat 120 kalau sekali ngamatan tu. Jadi sekarang ni boleh tak menikahkan anak yang baligh lagi pula mubarsim. Jadi samalah. Dalam kitab kita ni hanya membahaskan gila. Sekali dia akan membahaskan mubarsim atau mubarsam dan juga mukhtal. Jadi mubarsim, tengok muka surat 120, dia itu penyakit yang membabitkan keradangan pada hijab atau penghalang antara hati dan jantung. Kalau mukhtal pula ialah keadaan di mana akalnya hampir kepada gila. Itu mukhtal. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati alfadhil minhaj telah menjelaskan bahawa tidak boleh menikahkan anak lelakinya yang mubarsim sepanjang tahun. Sepanjang tahun dia ada penyakit begitu. Dengan seorang perempuan yang lain, melainkan kerana terdapat hajat untuk bernikah dengan segera ketika itu. Hajat apa? Hak tiga tadi. Berkhidmat kepada dia, berhajat untuk bersetubuh, dan kalau kahwin tu sekira-kira kalau bersetubuh dia sembuh. Maka tu hajat, maka boleh bernikah. Maka jikalau tidak membawa hajatnya kepada berkahwin, maka tidak boleh menikahkannya. Samalah. Sama jugalah topik bawah tu, menikahkan anak yang baligh dan mukhtal dengan seorang perempuan. Mukhtal keadaan orang itu hampir gila. Dia tak gila lagi tapi hampir gila. Tak betul jugalah otak dia tu. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati alfadhil minhaj telah menjelaskan bahawa tidak boleh menikahkan anak lelakinya yang mukhtal sepanjang tahun dengan seorang perempuan yang lain, melainkan kerana terdapat hajat untuk bernikah dengan segera ketika itu. Maka jikalau tidak membawa hajatnya kepada berkahwin, maka tidak boleh menikahkannya. Sama saja macam orang gila, mukhtal dan mubarsim atau mubirsam.
Menikahkan anak yang baligh dan gila atau mubarsim atau mukhtal dengan seorang perempuan ketika berhajat. Yang tadi yang kata tak sah tu semua tak berhajat berlaku. Hak ni tafriq kepada kata 3 orang ni nak menikah dengan sebab berhajat. Berhajat kerana nak bersetubuh, berhajat kerana sekira-kira kalau dia bersetubuh, dia melalui pernikahan, dia boleh sembuh. Itu orang yang pakar-pakaran lah yang bagi tahu. Bukan sengaja-sengaja ya. Kemudian ataupun dia tu ada orang nak tolong khidmat kepada dia, berhajat kepada khidmat kepada dia. Maka Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj bahawa jikalau kanak-kanak lelaki yang gila atau mubarsim atau mukhtal nyata hajat mereka untuk bernikah, maka orang yang menikahkannya ialah bapaknya, kemudian datuknya, kemudian sultan, yakni datuk akan menikahkannya jikalau tiada bapaknya, dan sultan akan menikahkannya jikalau tiada bapaknya dan datuknya. Tidak boleh yang menikahkannya itu ialah asabah bagi kanak-kanak lelaki itu. Asabah bagi pada bab faraid lah, saudara-saudara dia. Saudara-saudara bagi orang tersebut. Maka tak boleh. Wali aqrab lah kalau nisbah pada kitab Tuhfatul Mutulak tadi. Ataupun Idahul Albab, dia bahasakan dengan wali aqrab. Wali yang paling terdekat. Adik-beradik dia. Kemudian kata musannif, kata lagi, penjaga kanak-kanak lelaki yang baligh dan gila ataupun mubarsim ataupun mukhtal menikahkannya ketika berhajat. Hak tadi pak dia dengan datuk. Hak ni penjaga kanak laki-laki. Maka berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan penjaga yang diwasiatkan. Sama ada boleh dimenikahkan kanak-kanak lelaki yang baligh dan gila atau mubarsim atau mukhtal itu ataupun sebaliknya. Maka berlaku khilaf. Pandangan yang pertama, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj. Dia kata boleh menikahkannya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu telah menaskan dalam bahawasanya penjaganya tersebut boleh menikahkannya ketika berhajat. Hal ini berlaku kerana dirinya boleh menguruskan harta. Dirinya, diri penjaga tu lah. Diri penjaga tu boleh menguruskan harta. Maka boleh menikahkannya. Pandangan kedua, zahir perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan disokong oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj. Dia kata tidak boleh menikahkannya penjaga kanak-kanak lelaki yang baligh dan gila tadi tu. Ataupun lelaki yang baligh dan mubarsim. Ataupun lelaki yang baligh yang mukhtal. Tak boleh untuk menikahkannya juga. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama. Orang baligh yang gilanya terputus-putus. Tadi sepanjang tahun. Sepanjang tahun tadi tu. Sekarang ni pula gila yang terputus-putus. Maksudnya dalam setahun ada yang sembuh, ada yang gila. Bolehkah bapaknya menikahkannya? Tadi yang kata tak boleh tu kalau gila sepanjang tahun. Kalau putus-putus macam mana pula? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa orang baligh yang gilanya terputus-putus, yakni bukannya sepanjang tahun, seperti mana perbahasan di atas, maka tidak boleh bapaknya atau datuknya menikahkannya juga. Tak boleh juga. Sebaliknya dirinya boleh bernikah tatkala dia sedar daripada gilanya. Tanpa perlu bapaknya atau datuknya mengakadkan lafaz qabul untuknya. Sekarang ni ilah kenapa tidak boleh menikah. Hak yang tadi sepanjang tahun, gila sepanjang tahun, tak boleh nikah, tilik kepada tak berhajatnya orang gila tu. Kecuali berhajat boleh. Sekarang ni gila dia terputus-putus. Dalam setahun ada sebulan tak gila. Maka bapa ataupun datuk dia tak boleh jadi wali untuk mengkabulkan akad nikah kepada dia. Sebab apa? Sebab dia boleh sedar, yang mana ketika sedar tu dia boleh buat keputusan nak menikah ke tak. Jadi tidak boleh wali, bapa ataupun datuk menikahkan dia ketika waktu dia gila. Dia mesti nikah pada waktu dia sedar. Dan dia boleh buat keputusan sendiri. Dia yang melafazkan akad kabul. Selesai tu orang yang baligh gilanya terputus-putus. Orang yang pitam. Pitam pula. Mughma alaih. Bolehkah bapaknya atau datuknya mengkabulkan nikah? Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala mengaitkan masalah orang gila ini dengan masalah orang gila yang berputus-putus. Orang gila ini, gila mana? Gila yang sepanjang tahun.
maka orang yang pitam tersebut boleh mengungkapkan lafaz qabul nikah ketika dirinya sedar daripada pitam tanpa perlu digantikan oleh siapa pun. Jadi seperti mana gila yang terputus-putus, pak dia atau datuknya tak boleh untuk menikahkan dia sebab dia boleh buat keputusan ketika dia sedar. Maka begitu juga mughma alih, pitam. Tak kisahlah pitam seminggu, 2 minggu. Kena tunggu sampai dia sedar. Barulah kita boleh menikahkan dia dan dia yang mengakadkan dia sendiri. Dia yang mengkabulkan akad nikah tersebut. Ataupun dia yang mewakilkan orang lain untuk mengakadkan nikah tersebut. Orang balik yang gila bernikah dengan seorang perempuan sahaja ketika berhajat. Orang balik yang gila bernikah dengan seorang perempuan sahaja. Apa maksud ni? Yang ni nak kata menikah secara monogami. Tu kata seorang sahaja tu. Bukan nikah secara poligami, monogami. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati alfadhi minhaj. Mana apa-apa putih hilang. Tak nampak lah. Dalam Mughnil Muhtaj menyatakan bahawa orang balik yang gila lagi pula yang berhajat kepada pernikahan, maka hanya boleh bernikah dengan seorang perempuan sahaja. Tak boleh nikah lain. Jadi kalaulah dia tu nak suami dia monogami, pastikan suami dia gila. Tak boleh dia selain daripada gila. Selain daripada gila, sah dan boleh berpoligami. Marah orang. Hal ini berlaku kerana sudah tertunai hajatnya dengan bernikah seorang perempuan sahaja. Jadi orang gila tidak perlu banyak orang sebab dia sudah tertunai hajat wati dia tadi kepada seorang. Begitu juga lah suami kalau dia berhajat wati dia tu pada seorang, selesai. Tidak perlu poligami. Tapi kalau dia berhajat kepada wati selain daripada satu dengan sebab ada masalah-masalah tertentu yang menyekat dia untuk wati bini yang seorang saja, maka dia kena poligami kalau dia mampu. Namun begitu kadang-kadang seorang perempuan tidak mencukupi dengan sekira-kira untuk berkhidmat kepadanya, maka ketika itu dia boleh menambahnya dengan bernikah lebih daripada seorang perempuan. Jadi orang gila ni kadang-kadang boleh poligami dengan makna dia berhajat kepada banyak orang sebab ada orang nak tolong khidmat kepada dia. Maka boleh juga dia bernikah lebih, poligami. Orang gila pun boleh poligami. Apatah lagi orang yang tak gila. Yang tak gila lagilah sah boleh poligami. Tapi kerana ada hajat. Jadi kalau seorang perempuan menghalang suami dia poligami, seolah-olah menghalang suami dia, menghalang hajat suami dia. Jadi kalau suami dia tak berhajat, sasar, tak payah ambil dah isu poligami ni. Tapi kalau suami dia berhajat, maka tak boleh nak halang hajat dia. Tidak boleh nak menghalang hajat dia. Bapa menikahkan anak perempuannya yang gila ketika nyata maslahahnya. Seorang bapa menikahkan anak perempuannya yang gila. Tadi duk laki-laki, sekarang perempuan pula. Bapa menikahkan anak perempuannya yang gila ketika nyata zahir maslahahnya, maslahah pernikahan bagi orang gila tu. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa bapa bagi anak perempuannya yang gila boleh menikahkan anaknya tersebut apabila nyata dan zahir maslahahnya, maslahah perempuan yang gila tadi. Samalah perempuan yang gila dari sudut maslahah ni berhajat kepada wati. Namun begitu tidak disyaratkan bapa menikahkan anak perempuannya yang gila itu apabila berhajat semata-mata. Jadi zahir maslahah dengan berhajat semata-mata dua benda yang berbeza. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa perkara yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu berlaku kesepakatan para ulama. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa keharusan menikahkan anak perempuannya yang gila tersebut apabila gilanya itu berpanjangan dan tidak berputus-putus. Putus tu satu U ya. Jadi harus bapa menikahkan anak perempuannya yang gila. Bila zahir maslahah. Bila zahir maslahah, bukan hajat semata-mata, zahir maslahah. Dengan makna kalau tak menikah dengan perempuan ni menyebabkan ada orang ganggu dia ke, menyebabkan fitnah berlaku atas dia ke, maka ada maslahah ketika tu boleh menikahkan dia
perempuan yang gila dengan seorang lelaki yang lain. Dan keharusan menikahkan anak perempuan yang gila tu, kata Syekh Ibn Hajar, bila gilanya itu berpanjangan. Mana sepanjang tahun gila. Tak pernah putus-putus. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menerangkan dalam Mughnil Muhtaj bahawa keharusan bapa menikahkan anak perempuannya yang gila kerana keadaan perempuan tersebut tidak diharapkan sama sekali untuk minta izin kepadanya supaya dirinya dinikahkan dengan lelaki lain. Dia kata apa? Keharusan bapa menikahkan anak perempuan yang gila tu kerana sebab apa? Sebab keadaan perempuan tu tak mengizinkan, tak membolehkan bapa tu minta izin kepada dia untuk menikahkan dia. Tak ada. Jadi bolehlah nikah. Kecuali kalau berputus-putus dia punya gila. Maka ketika itu bolehlah pak perempuan tu menikahkannya ketika dia tidak gila. Kerana waktu tu dia boleh ataupun ada harapan untuk minta izin kepadanya supaya dirinya dinikahkan dengan lelaki lain. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa hukum yang disebutkan di atas itu berbeza dengan anak lelaki yang gila. Keharusan bapa itu menikahkan anak perempuannya yang gila itu sabit kerana pernikahan itu memberi faedah kepada anak perempuannya tersebut akan perbelanjaan dan nafkah harian. Kalau orang perempuan dia dinikahkan walaupun dalam keadaan gila, dia dapat manfaat. Manfaat dia orang beri nafkah tiap-tiap hari. Orang beri makan tiap-tiap hari. Orang urus dia macam biasa. Sebaliknya lelaki yang gila itu apabila bernikah, dirinya akan diberatkan dan ditaklifkan dengan bayaran mahar dan pemberian nafkah. Yang mana di atas dia tu gila. Kemudian diberikan tanggungjawab tu kepada wali dia. Jadi itu satu keberatan. Satu keberatan. Sebab itulah bapa ataupun datuk bagi anak ataupun cucu yang gila tidak boleh menikahkan dia dengan perempuan lain kalau tidak ada hajat. Sebab dia yang kena tanggung saat lagi nafkah dan juga mahar. Adapun perempuan berbeza. Perempuan yang gila tak ada masalah. Dia menerima saja. Dia menerima mahar, dia menerima nafkah. Tak ada apa yang berat atas perempuan. Maka sebab itu, bapa boleh menikahkan perempuannya yang gila ketika zahir maslahah dia. Datuk menikahkan cucu perempuannya yang gila ketika zahir maslahahnya. Ini cucu pula. Tadi pak menikahkan anaknya yang gila ketika zahir maslahah. Ini atas sikit, datuk menikahkan cucu perempuannya ketika zahir maslahah. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj bahawa datuk diharuskan menurut syarak menikahkan cucu perempuannya yang gila apabila zahirnya maslahahnya untuk bernikah. Hal ini berlaku apabila ketiadaan bapa bagi perempuan tersebut ataupun bapa bagi perempuan tersebut hadir akan tetapi ternafi syarat-syarat yang membolehkan dirinya menjadi wali. Hak tu kembali kepada perbahasan wali. Dia gila ke? Pak dia ada tapi gila. Pak dia ada tapi dia bebal atau dipanggil maktuh, orang yang tak betul. Pandangan nazar, pandangan dia kepada calon lelaki tu rosak, tak nak nilai orang tu. Maka tu mencacatkan dia jadi wali, maka berpindah kepada datuk. Maka datuk boleh menikahkan cucunya dan menikahkan anak perempuannya sendiri. Mana tadi? Mana dia? Hal ini berlaku apabila ketiadaan bapa bagi perempuan tersebut ataupun bapa bagi perempuan tersebut hadir. Akan tetapi ternafi syarat-syarat yang membolehkan dirinya menjadi wali dan menikahkan anak perempuannya sendiri. Ataf je lah. Yang membolehkan dirinya menjadi wali dan membolehkan untuk dia menikahkan anak perempuannya sendiri. Ternafi syarat-syarat tu. Jadi wali bapa tu ternafi syarat-syarat yang boleh menyebabkan dia mengahwinkan anak dia. Maka bapa bagi bapaknya iaitu datuknya akan menggantikan dia untuk menikahkan cucunya yang zahir gilanya itu ketika zahir maslahah. Habis. Status anak ataupun cucu perempuan gila dara. Apa ni? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa anak perempuan dara yang gila tiada berlaku perselisihan pandangan ulama bahawa diharuskan bagi bapaknya ataupun datuknya untuk menikahkannya apabila zahir maslahahnya. Jadi hak tadi yang kata boleh-boleh tu bagi anak perempuan dara sahaja. Itu tak ada khilaf. Adapun status anak ataupun cucu perempuan gila yang janda, maka hak ni ada khilaf.
Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa anak perempuan yang janda dari sudut keharusan menikahkannya ketika gila oleh bapaknya ataupun datuknya apabila zahirnya maslahah, berlaku perselisihan pandangan ulama. Tapi kalau dia tu janda, khilaf. Pandangan pertama, pandangan asah, harus bapaknya atau datuknya menikahkan anak perempuannya yang gila. Tetap boleh. Tetap boleh kerana dia tu tidak diberati dengan apa-apa melainkan mendapat nafkah dan pembelanjaan harian. Jadi tidak ada masalah. Pandangan kedua, tidak boleh menikahkan anak perempuannya kecil yang janda. Anak perempuannya yang kecil yang janda seperti perempuan tersebut berakal. Seperti mana perempuan tersebut berakal. Tak boleh menikahkan anak perempuan yang kecil. Tadi anak perempuan janda yang balik. Hak ni anak perempuan kecil. Jadi maknanya pandangan asah tu umum. Sama ada janda kecil, janda dewasa. Janda kecil lagu mana? Iaitu dia pernah merasai persetubuhan. Dia pernah merasai persetubuhan ketiga kecil. Tu janda kecil. Jadi pandangan kedua kata untuk perempuan janda yang balik boleh. Tapi untuk perempuan janda yang kecil, tu tak boleh. Seperti mana perempuan berakal. Mana perempuan berakal pun, seperti mana perempuan berakal, betul lah. Seperti mana perempuan berakal, yakni seperti mana perempuan janda yang berakal. Jadi perempuan janda, bapa tidak boleh menikahkannya suka hati, mesti minta izin. Itu kalau janda. Kalau dara sahaja, boleh bapa tu terus menikahkan dia tanpa izin. Namun sunat untuk minta izin. Begitu. Pandangan yang ketiga, tidak boleh bapa bersendirian menikahkan perempuan kecil yang janda. Bahkan siogianya perlu mendapatkan keizinan daripada sultan. Ini lebih harus lagi ya. Untuk menikahkan anak perempuan yang kecil bagi pandangan yang ketiga, boleh. Anak perempuan kecil yang janda, boleh. Tapi dengan syarat mendapat persetujuan sultan. Hal ini kerana izin daripada sultan tersebut akan menggantikan keizinan bagi pihak perempuan tersebut. Jadi sultan sebagai naib, sebagai pengganti kepada mengizinkan bapaknya untuk menikahkan orang lain. Menikahkannya dengan orang lain. Jadi maknanya untuk perempuan janda yang balik, tak ada khilaf lah kata boleh. Tak ada khilaf kata boleh. Pandangan A, janda kecil ke, janda besar ke, dewasa boleh lah ke. Pandangan asah, pandangan mu'tamad. Cuma pandangan B, janda besar boleh, janda kecil tak boleh. Pandangan C, janda besar boleh, janda kecil tak boleh melainkan dapat izin sultan. Kerana dia menggantikan perempuan tersebut dari sudut keizinan. Okey. Tambahan lagi dalam Al-Matlab telah menukilkan beberapa pandangan berkaitan masalah bapa atau datuk menikahkan perempuan janda yang gila. Masalah pertama, sah pernikahannya secara mutlak sama ada terdapat hajat ataupun maslahah. Pendapat ini dinaskan dalam Jadi dia buat nukil pula daripada kitab Al-Matlab. Al-Matlab ni wallahu a'lam kitab apa. Nak kata Nihayatul Matlab takut juga. Dia kata Al-Matlab begitu je. Kalau dia nak kata Nihayatul Matlab, patutnya dia akan sebut An-Nihayah. Tapi takut muskil pula dengan Nihayatul Muhtaj. Biasanya dia akan sebut penuh Nihayatul Matlab. Jadi wallahu a'lam matlab di sini satu kitab apa. Jadi dia kata matlab ni menukilkan beberapa pandangan berkaitan masalah bapa ataupun datuk menikahkan perempuan yang gila yang janda. Masalah pertama, sah pernikahannya secara mutlak sama ada terdapat hajat ataupun maslahah. Boleh menikahkan perempuan janda yang gila secara mutlak. Sama ada terdapat hajat ataupun maslahah. Boleh. Pandangan kedua, tidak boleh, masalah kedua, tidak boleh menikahkannya secara mutlak. Nak menikahkan perempuan janda yang gila oleh bapa ataupun datuk ni, pandangan kedua kata tak boleh secara mutlak. Tak boleh secara mutlak maksudnya tidak boleh sama ada dengan ada hajat ataupun maslahah. Tak boleh berlaku. Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa pandangan ini merupakan pendapat muhaqqiqin al-ashab syafi'iyah. Muhaqqiqin, orang yang tahqiq ilmunya. Pandangan yang ketiga, boleh menikahkan perempuan gila yang dewasa, bukannya yang belum balik, yakni kanak-kanak. Pula dah. Jadi pendapat yang ketiga kata nisbah perempuan gila yang janda yang dewasa boleh. Perempuan gila yang
perempuan gila yang janda yang kecil tak boleh. Pandangan keempat, boleh menikahkan perempuan gila yang dewasa dengan syarat zahir dan nyata syahwatnya untuk bernikah. Tidak boleh menikahkan selain daripadanya, selain daripada perempuan gila yang dewasa. Pendapat terakhir, perempuan gila yang kecil tak boleh, perempuan gila yang dewasa boleh dengan syarat zahir dan nyata syahwatnya untuk bernikah. Zahir syahwat lagu mana? Nak setubuh lah. Status anak ataupun cucu perempuan gila, dewasa ataupun baligh. Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa perempuan gila yang sudah sampai umurnya, yakni baligh, dan juga perempuan berakal yang baligh, kemudian gila. Dua benda. Perempuan gila yang sudah sampai umurnya, mana sejak daripada dulu gila, lepas tu baligh. Kemudian ataupun perempuan berakal yang baligh, kemudian gila. Dia balik dalam keadaan berakal, lepas tu gila. Dua benda. Maka harus bagi bapaknya menjadi wali untuk menikahkannya ataupun datuknya yang menikahkannya apabila ternafi hak kewalian bapak bagi perempuan tersebut. Hal ini kerana ia terbina atas pandangan yang menyatakan bahawa jikalau seorang lelaki yang berakal, yang baligh, kemudian gila, maka pengurusan hartanya itu diserahkan kepada bapaknya, bapak bagi lelaki itu. Ini merupakan pandangan yang asah, meskipun kita berkata bahawa ia hak milik sultan sekalipun. Maka begitu juga dalam bab pernikahan, iaitu bapa harus menikahkan anak perempuannya yang baligh dan gila ataupun berakal, akan tetapi kemudiannya menjadi gila. Jadi kesimpulannya, anak ataupun cucu yang gila, sama ada gila pada asal, kemudian baligh, ataupun gila kemudian daripada balik dalam keadaan dia dulu berakal, kemudian balik, kemudian gila. Maka dua-dua orang perempuan ni, bapaknya boleh menikahkan dia ataupun datuknya boleh menikahkannya kalau bapaknya ternafi hak kewalian. Lepas tu dia buatlah contoh kiyah sikit, terbina. Terbina ni mana nak kiyah. Atas pandangan yang mengatakan bahawa jikalau seorang lelaki berakal yang baligh kemudian gila, maka pengurusan harta itu diserahkan kepada bapaknya. Dipanggil waliul mal dalam ta'liq tadi. Dalam ta'liq tadi, waliul mal, orang wali yang menguruskan harta. Lelaki yang gila, siapa yang urus harta dia? Pak dia. Maka begitu jugalah urusan perkahwinan nisbah perempuan yang gila, maka urusan pernikahan dia diserahkan kepada bapaknya. Yang mana perempuan yang gila itu sudah dewasa. Maka kalau ada bapaknya, bapak dia sah jadi wali, maka bapaklah boleh menikahkan dia. Kalau tak ada bapak jadi wali, maka datuk. Status anak atau cucu gila tetapi belum balik. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menerangkan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj bahawa jikalau anak atau cucu perempuan tersebut belum baligh dan dirinya gila, maka harus bagi bapa atau datuknya, jikalau bapaknya tiada atau ternafi hak kewaliannya, bukan kewaliannya bapaknya, hak kewalian bapaknya, untuk menikahkannya dengan seorang lelaki yang lain. Harus boleh. Jadi maknanya perempuan ataupun cucu yang gila, yang dewasa, ataupun cucu dan anak perempuannya yang belum baligh, yang belum baligh. Mana gini ya, senang cerita. Perempuan yang baligh ataupun yang kecil, yang gila dua-dua, bolehlah nikah. Bapak dia boleh menikahkan anak perempuannya yang dewasa yang gila, bapaknya boleh menikahkan anak perempuannya yang kecil yang gila. Boleh. Habis. Anak atau perempuan yang gilanya terputus-putus pula. Terputus-putus makna bukan sepanjang tahun. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau anak ataupun cucu perempuannya itu gilanya terputus-putus, maka bapaknya atau datuknya tidak boleh menikahkannya sehingga diri perempuan tersebut sedar seperti mana disebutkan pada perbahasan yang lepas. Jadi kalau dia tu gila terputus-putus, tak bolehlah, sebab kita boleh tahu kata perempuan ni nak nikah dengan dia ataupun tidak.
maka dia kena nikahkan dia pada waktu ketika sedar. Tidak boleh menikahnya ketika waktu dia gila, tak boleh. Perempuan kecil yang gila serta tiada bapa dan datuk. Bolehkah menikahkannya? Dia kecil, gila pula. Dalam keadaan dia tak ada bapa, tak ada datuk. Boleh tak menikahkan dia? Kalau boleh, siapa yang nak nikahkan dia? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa jikalau perempuan kecil yang gila serta tiada bapa atau datuk, maka tidak boleh menikahkannya oleh selain keduanya ketika kecilnya. Tak boleh orang lain menikahkan dia. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj ila Syarh Minhaj telah menjelaskan bahawa hukum tersebut sedemikian kerana tidak ada hajat untuk melakukan sedemikian pada ketika kecilnya perempuan tersebut dalam keadaan gila. Selain daripada bapa atau datuk bagi perempuan gila yang kecil tersebut, tidak memiliki hak untuk ijbar kanak-kanak perempuan gila yang tiada bapa ataupun datuk. Ini soalan, ini jawapan bagi soalan minggu lepas lah. Yang kita kata dah, kenapa tidak boleh ganti dengan adik-beradik? Sebab adik-beradik bukan wali yang ada hak ijbar. Tidak boleh orang lain menggantikan bapa ataupun datuk jadi wali ketika perempuan tersebut gila. Ketika perempuan tersebut gila, lagi pula kecil, tak boleh berpindah kepada wali akrab. Mesti wali yang ada hak ijbar sahaja. Jadi di sini dia tidak ada bapa, dia tidak ada datuk. Dia kecil lagi pula gila. Tak boleh siapa-siapa menikahkan dia. Tak boleh siapa-siapa menikahkan dia. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa tidak boleh selain bapa ataupun datuk menikahkan kanak-kanak perempuan yang gila tersebut, meskipun untuk menimbulkan kesukaan dan kegemaran untuknya, untuk perempuan tu bernikah sekalipun. Memang tak boleh siapa-siapa menikahkan dia. Tamanya dia kecil lagi, bila kecil ni biasa tidak ada syahwat. Walaupun dia gila, dia kecil biasanya tidak ada syahwat, maka tidak perlu menikahkan dia. Bahkan kalau tak ada bapa, tak ada datuk, memang tak ada siapa boleh menggantikan kedudukan bapa ataupun datuk sebagai wali yang ada hak ijbar untuk menikahkan anak perempuannya yang gila, yang kecil. Sekarang ni bila balik pula, perempuan gila yang baligh dalam keadaan tiada bapa ataupun datuk, siapakah akan menikahkannya? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarh Minhaj bahawasanya berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap orang yang menikahkan perempuan gila yang baligh serta berhajat untuk bernikah. Dia berhajat untuk bernikah sebab dia dah baligh kan? Walaupun dia gila. Tengok-tengok pak tak ada ataupun tok tak ada. Jadi siapa nak menikahkan? Bila kata tiada bapa ataupun datuk ni maksudnya pak tak ada, datuk pun tak ada lah. Kalau tak ada bapa, berpindah kepada datuk. Ni tak ada bapa atau tak ada datuk. Perpindahan hak ijbar tidak akan berlaku kepada datuk melainkan bapa tiada. Jadi bila kata tiada bapa, ada datuk. Datuk pun tiada. Mana tak ada dua-dua. Tak ada dua-dua. Kalau dia tiada bapa saja, ada datuk, tak ada masalah. Dia berpindah kepada datuk. Ni sekarang ni bapa tak ada, datuk pun tak ada. Maka siapakah yang akan menikahkan perempuan yang baligh yang gila ni? Pandangan asah, sultan yang menikahkan perempuan gila setelah baligh dan berhajat untuk bernikah. Perkara ini berlaku seperti mana sultan juga menguruskan harta perempuan gila yang baligh tersebut. Jadi sultan di sini waliyun nikah wa waliyul mal. Dia itu wali bagi harta perempuan ni dan juga wali bagi pernikahan. Yang kedua, pandangan kedua, orang yang sabit keturunan dengan perempuan tersebut, lagi pula akrab daripada saudara lelakinya atau bapa saudara sebelah bapaknya atau selain keduanya. Okey, pandangan kedua kata dia berpindah kepada wali akrab, bukan wali yang ada hak ijbar. Dia berpindah kepada wali akrab, maka maka ikutlah turutan wali yang kita telah bahas dulu, wali akrab. Paling dekat saudara-saudara lelakinya, tak ada pak saudaranya dan sebagainya. Namun begitu, keharusan tersebut disyaratkan mendapat keizinan sultan untuk menggantikan bapa atau datuknya. Jadi nak menikahkan, wali akrab nak menikahkan dia, boleh, tak ada masalah. Pandangan kedua, dengan syarat dapat keizinan sultan untuk menikahkan perempuan tersebut menggantikan bapa atau datuknya. Kena dapat izin.
Jikalau keluarganya atau wali akrabnya yang lain enggan untuk menikahkannya, maka orang yang akan menikahkan perempuan bali yang gila tersebut ialah sultan. Akhirnya baru sultan. Ini pandangan asah, sultan selalu dah. Sultan yang akan menggantikan tanpa wali akrab. Pandangan kedua, wali akrab yang akan menggantikan dengan syarat mendapat izin sultan untuk menggantikan untuk menggantikan bapaknya ataupun datuknya. Kalau wali akrab pun tak mau menikahkan perempuan tersebut, maka akhirnya akan pergi kepada sultan. Sultan menikahkan perempuan gila yang baligh, perlukah mesyuarat dengan walinya yang akrab? Jadi dalam kitab dalam kitab Idahul Ba' tadi kata sunat untuk dia mesyuarat. Sunat untuk dia mesyuarat. Sini menunjukkan ada khilaf, dua pandangan. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap keperluan berbincang dan mesyuarat dengan para walinya yang akrab ataupun tidak. Jikalau berlaku atas pandangan A yang mengatakan, pandangan A muka surat 131 pandangan A yang muka surat 131. Pandangan A yang mengatakan sultan akan menikahkan perempuan gila yang baligh tersebut apabila zahir maslahahnya. Jadi kalau kita berlaku atas pandangan yang mengatakan sultan akan menikahkan perempuan gila yang baligh, adakah dia perlu mesyuarat dengan wali akrab? Berlaku khilaf. Dalam kitab Idahul Albab tadi dia kata sunat. Kita tengoklah Kashfun Niqab, rupanya ada khilaf. Pandangan pertama, wajib bermesyuarat dengan para walinya yang akrab. Pandangan ini ditarjihkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wajib tu. Jadi tadi pandangan Idahul Ba' sunat, ni wajib. Pandangan yang kedua, pandangan sahih. Maknanya Syekh Daud Al-Fatani memilih pandangan yang sahih. Pandangan yang mu'tamad. Iaitu sunat bermesyuarat dengan para walinya yang akrab. Ini merupakan pandangan yang dinaskan dalam Al-Um. Bukan itu sahaja, bahkan Imam Ar-Ruyani rahimahullahu ta'ala turut mengatakan sedemikian dalam Bahrul Madhab, dan dipegangkan pendapat tersebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj bahawa perkara ini berlaku supaya dapat persetujuan dan tidak berasa hati dalam kalangan wali-wali yang terdekat. Itu kata tadi, untuk membaikkan hati mereka. Hal ini kerana para wali yang dekat itu lebih mengetahui perkara yang berkaitan dengan kebaikan padanya pada perempuan itu. Berdasarkan pandangan ini, Imam Al-Mutawalli rahimahullahu subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahawa sunat sultan tersebut mesyuarat dengan seluruh anggota keluarganya, termasuk saudara lelaki seibu sahaja. Masuk semua. Ini kata pandangan Imam Mutawalli. Berdasarkan pandangan ini Imam Mutawalli pun sebut kata kena mesyuarat habis satu keluarga. Hatta termasuk saudara lelaki seibu saja. Padahal saudara lelaki seibu tak termasuk dalam wali akrab. Saudara lelaki seibu sebapak, lepas tu saudara lelaki sebapak. Bapak saudara dah bagi ibu dan bapak saudara sebelah ibu. Bapak saudara bagi ibu, bapak saudara bagi mak dia. Dan bapak saudara sebelah ibu. Bapak saudara sebelah ibu tidak termasuk dalam wali akrab. Bapak saudara sebelah bapak yang wali akrab. Jadi kena mesyuarat habis walaupun keluarga yang berkait dengan ibu dia. Perkara ini disebutkan juga oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala juga menyatakan bahawa perselisihan pandangan di atas ini berlaku juga dalam masalah lelaki gila yang dinikahkan oleh sultan. Lelaki gila yang dinikahkan oleh sultan sama juga perlu sunat minta izin kepada seluruh ahli keluarganya. Jadi lelaki gila yang dinikahkan oleh sultan lah. Lelaki gila yang tak dinikah oleh sultan tak payahlah. Sebab apa? Sebab ada pak dia. Lelaki gila yang dinikahkan oleh sultan sebab pak tak ada, datuk tak ada. Maka sama juga dia perlu minta izin atas pandangan sahih kepada seluruh keluarganya yang akrab. Maksud ketika berhajat. Ketika berhajat. Bernikah ketika berhajat ni apa sebenarnya? Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa ketika berhajat yang dimaksudkan pada perbahasan sultan menikahkan perempuan gila yang dewasa tersebut adalah
dengan sekira-kira zahir dan nyata pada perempuan tersebut oleh syahwat yang menguasai dirinya. Syahwat nak bersetubuh. Bukan itu sahaja, bahkan dapat disabitkan keperluan dan hajatnya perempuan gila yang dewasa tersebut bernikah adalah berdasarkan pemberitahuan ahli khibrah, iaitu orang yang berkeahlian dalam perkara tersebut. Orang yang berkeahlian tengok perempuan tu macam orang yang nak nikah. Sedangkan dia gila kan. Jadi orang gila ni, orang yang berkepakaran dalam bab gila lah tahu kenapa dia buat macam ni. Oh, dia nak jima ni. Dia dah berasa nak setubuh orang. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menambahkan maksud hajat tersebut dalam Mughnil Muhtaj, iaitu dua orang adil dalam kalangan doktor mengkhabarkan bahawa perempuan tersebut akan sembuh daripada penyakitnya. Itu antara hajatnya. Antara hajat perempuan yang boleh menikah ialah dia dapat sembuh daripada penyakit, iaitu ketika wati. Siapa yang mengesahkan? Kata Syekh Mughni kita, dua orang adil dalam kalangan doktor. Dua orang yang adil dalam kalangan doktor. Mana kenalah doktor tu orang Islam. Kena doktor tu orang Islam. Dua doktor yang adil. Boleh dipercayai perkataan dia. Tidak fasik dan sebagainya. Habis Habis. Sultan menikahkan perempuan gila yang dewasa kerana maslahah. Boleh ke? Sultan menikahkan perempuan gila yang dewasa. Tadi sultan menikahkan perempuan gila yang dewasa ketika berhajat. Hal ni ketika ada maslahah pula. Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan keharusan sultan menikahkan perempuan gila yang sudah baligh kerana maslahah. Apa maslahah tu? Iaitu seperti melengkapkan dan mencukupkan nafkahnya dan selainnya. Jadi tadi kita bahas sultan menikahkan perempuan gila yang baligh, yang dewasa kerana berhajat. Kerana ada hajat. Hajat tu apa dia? Iaitu ada syahwat. Maslahah pula apa dia pula? Maslahah tu ada keperluan pemberian nafkah. Tu beza antara maslahah dan hajat. Hajat ni iaitu hajat untuk setubuh. Maslahah ni maknanya perbelanjaan untuk mencukupkan nafkah harian. Itu maslahah. Maka bolehkah sultan menikahkan perempuan gila kerana maslahah, yakni kerana untuk mendapatkan perbelanjaan? Khilaf. Pandangan asah tidak dibenarkan oleh syarak kepada sultan untuk menikahkannya. Hal ini kerana jikalau diperbolehkan maka seolah-olah sultan tersebut mempunyai hak ijbar. Seolah-olah seolah-olah sultan tu pula ada hak ijbar. Sedangkan hak tersebut, hak ijbar tu tidak akan didapati pada selain bapa atau datuknya sendiri. Tak boleh. Pandangan kedua, boleh menikahkannya seperti mana bapaknya atau datuk kandungnya sendiri. Pandangan ini merupakan pandangan asah menurut Imam Ibn Rif'ah rahimahullahu ta'ala. Jadi pandangan asah menurut mazhab, pandangan A. Pandangan asah yang kita tulis ni, mana pandangan asah menurut mazhab. Kalau pandangan asah dalam pandangan yang kita sebut tu, dia berada di belakang-belakang, ataupun pandangan asah menurut sekian-sekian orang, itu menurut dia. Bukan menurut mazhab. Jadi menurut mazhab tak dibenarkan oleh syarak untuk sultan menikahkan perempuan gila yang dewasa kerana maslahah. Maslahah tu apa dia? Iaitu melengkapkan dan mencukupkan nafkah harian dia. Maka tak boleh menurut pandangan mazhab, kerana itu ada hak ijbar. Hanya orang yang mempunyai hak ijbar sahaja boleh buat. Hak ijbar di sini tidak berlaku pada sultan. Hanya berlaku kepada bapa ataupun datuk sahaja. Perempuan yang dinikahkan ketika gila, kemudian sedar, sabitkah hak khiyar padanya? Sekarang ni dia gila-gila, dia dinikahkan oleh paknya. Ataupun siapa-siapalah, sultan ke apa. Kemudian dia sedar, adakah dia boleh bebas untuk cerai dengan suami dia, minta cerai ataupun teruskan pernikahan? Berlaku khilaf juga. Syekh Ad-Damiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap hak khiyar bagi seorang perempuan yang telah sedar selepas dinikahkannya ketika dirinya gila. Ketika dirinya jadi gila. Pandangan pertama, tidak mendapat hak khiyar. Tak dapat. Pendapat ini juga disokong oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Tak dapat hak khiyar.
Hak khiyar apa dia? Iaitu hak untuk sama ada mengekalkan dia sebagai isteri bagi suami dia ataupun meminta cerai dengan jalan hakim. Pandangan kedua, pandangan yang dipilih oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, iaitu terdapat hak khiyar pada hak perempuan tersebut. Jadi khilaf lah. Penjaga tidak boleh menikahkan perempuan gila yang baligh. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, ulang balik daripada tadi. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj bahawa penjaga tidak boleh menikahkan perempuan gila yang baligh kerana tiada hak kewalian ke atasnya menurut pandangan yang mu'tamad. Dia ulang balik tadi ya. Penjaga yang diwasiatkan lah. Dia kata penjaga ni penjaga yang diwasiatkan. Maka dia menjaga dia sehinggalah perempuan ni balik. Tapi gila lah. Boleh ke tak untuk menikah dengannya? Tak boleh. Kerana apa? Tidak ada hak kewalian. Hak kewalian apa? Hak kewalian untuk ijbar tak ada. Itu untuk bapa dan juga tu sahaja. Orang lelaki yang macam habis selesai. Habis selesai. Zauj yang safi itu panjang. Jadi setakat tu dulu. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Pandangan yang dipilih oleh Imam Ghazali itu pandangan tidak utama. Tidak muktamad. Mana Muzani? Tak muktamad. Muktamad Biasa Imam Muzani dia bercanggah dengan mazhab lah. Bercanggah dengan mazhab Syafi'i ya. Walaupun dia nak murid Imam Syafi'i. Itu kan. Ada soalan tu? Ada? Autism perlu pengesahan doktor, adakah dia hilang akal ataupun masih sedar? Kalau masih sedar macam orang normal lah. Kalau hilang akal macam orang gila. Autism ada tahap dia. Dah ke? Pada tu zauj yang safi. Zauj yang safi. Zauj yang muflis. Zauj sahaya. Zauj sahaya wakah. Sahaya payah. Lepas tu syarat zauj lagi. Banyak orang suami tu. Far'un fil i'faf. Hukum zaujah yang ghaib zaujnya. Ni ada orang tanya itu. Allah. Banyak suami ni. Lepas tu baru isteri. Isteri jilid yang seterusnya. Asalnya. Ada sikit. Ada ke? Ada. Betul lah. Jilid ni sampai isteri. Lepas tu jilid keempat, khiyar. Masuk bab khiyar. Duk berkata khiyar tu. Ni masuk bab khiyar pula. Ada aib yang boleh menyebabkan boleh cerai. Tu khiyar. Fasakh pun sama juga. Dia ada aib yang boleh. Fasakh ni, dia panggil fasakh ni. Fasakh ni perempuan yang menuntut cerai melalui qadi. Dia panggil fasakh. Sebab ada aib-aib yang boleh sabit khiyar. Gitu. Aib. Sebab tu ya khiyar tu. Sebab dia boleh minta cerai. Aib-aib yang boleh sabit khiyar, minta cerai melalui hakim, namanya fasakh. Dizalimi tu dia Dizalimi. Sama. Apa-apa yang boleh menyebabkan hak dia tidak dapat, boleh minta pada hakim untuk fasakh. Ataupun dengan cara khuluk. Khuluk pula isteri bayar kepada suami qada-qada tertentu untuk dia ceraikan dia. Kalau tolak saja untuk suami. Tolak saja untuk suami. Dia apa lagi tak ada dah sih. Khuluk, fasakh, cerai. Betul ya? Tu lepas ni cerai-cerai lah kau ni. Cerai. Banyak cerai tau. Cerai payah.
cerai payah. Senang cerita tak payah cerai. Tu ya. Masalah tak payah cerai tu lah. Cerai paling banyak kat Malaysia. Tu hak susuan lah, apalah. Oh, bila boleh khatang kita ni. Tak salah ke? Tak ada. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tu. Hah? Oh, mai.